Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan negara ke Republik Turkiye dengan berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Negara, Majlis Perjumpaan Empat Mata dan mesyuarat dua hala bersama Presiden Republik Turkiye. Majlis penandatanganan dokumen-dokumen perjanjian, sidang akhbar, Majlis Santap Negara dan upacara meletakkan kalungan bunga. Majlis Sambutan Negara berlangsung di Presidential Palace, Ankara. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Presidential Palace dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye. Waalaikumsalam. Majlis dimulakan dengan kedua-dua pemimpin menaiki pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan kedua-dua buah negara dan 21 daus tembakan meriam. Majlis diteruskan dengan pemeriksaan barisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota Turkish Armed Forces. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya disembah kenalkan kepada pembesar-pembesar Republik Turkiye dan diikuti dengan ahli-ahli rombongan delegasi negara Brunei Darussalam yang dikenalkan kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan. Kedua-dua pemimpin seterusnya beredar bagi Majlis Perjumpaan Empat Mata. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan seterusnya beredar bagi mesyuarat dua hala. Semasa mesyuarat dua hala, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama antara lain menyentuh perkara-perkara bagi memperkukuhkan kemajuan dalam hubungan dua hala yang berkepentingan bersama, termasuk kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kebudayaan dan pertahanan. Selepas mesyuarat tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama menyaksikan majlis penandatanganan bagi 5 dokumen perjanjian di antara Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Republik Turkiye. 5 dokumen perjanjian tersebut ialah Protocol on Cooperation between the National Archive of Brunei Darussalam and the Directorate of State Archive of the Presidency of the Republic of Turkey, Memorandum of Understanding MOU for cooperation in the field of higher education between the Council of Higher Education of the Republic of Turkey and the Ministry of Education Brunei Darussalam. Declaration of Intent between the Ministry of Defence of Brunei Darussalam and the Ministry of National Defence of the Republic of Turkey on Defence Cooperation, MOU between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Republic of Turkey on Cultural Cooperation, dan MOU between the Ministry of Foreign Affairs Brunei Darussalam and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey on bilateral consultation.
Selesai majlis penandatanganan dokumen-dokumen perjanjian tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama Presiden Republik Turkiye seterusnya menghadiri sidang akhbar dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menyatakan bahawa Baginda dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan ucapan takziah yang amat mendalam kepada rakyat Republik Turkiye berikutan musibah gempa bumi yang dahsyat terjadi baru-baru ini dan negara Brunei Darussalam bersedia untuk menghulurkan bantuan dalam apa jua cara sekalipun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan perasaan gembira dengan kemajuan yang dicapai antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye sejak keberangkatan negara terakhir Baginda pada tahun 2012, iaitu dalam bidang pendidikan, pertahanan serta kerjasama perdagangan dan ekonomi. Kedua-dua buah negara berhasrat untuk mengukuhkan lagi bidang-bidang ini melalui lebih banyak pertukaran antara masyarakat dan mengalu-alukan pemeteraian 5 dokumen perjanjian. Di samping itu, Baginda juga menawarkan para pelajar Turkiye untuk melanjutkan pengajian mereka di Brunei di bawah beasiswa kerajaan negara Brunei Darussalam. Dalam mengiktiraf pengalaman dan kepakaran Turkiye yang meluas, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengalu-alukan kerjasama dalam bidang-bidang baharu seperti seni dan budaya serta dalam industri agri makanan. Di samping itu, lokasi negara Brunei Darussalam yang strategik di Asia Tenggara dan pembangunan besar di Pulau Borneo memberikan banyak peluang-peluang pelaburan untuk diterokai bersama oleh kedua-dua pihak. Pertemuan bersama Presiden Republik Turkiye ini jelas Baginda antara lainnya meliputi pelbagai isu-isu dua hala serta perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama seperti perkembangan di ASEAN, peranan Turkiye dalam pertubuhan kerjasama Islam OIC serta usaha-usaha ke arah pengantaraan aktif dalam konflik Rusia-Ukraine. Kebawah Duli Yang Maha Mulia percaya bahawa hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye berada dalam kedudukan yang baik untuk terus berkembang lebih kukuh. Baginda seterusnya mengucapkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Presiden atas perbincangan dan pertukaran-pertukaran pandangan berharga serta perkongsian ikatan persahabatan peribadi yang mendalam dan erat. Presiden Republik Turkiye dalam ucapannya antara lainnya mengongsikan perbincangan komprehensif mengenai hubungan dua hala akan dapat memajukan lagi kerjasama serta mengukuhkan pertukaran antara masyarakat. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan isu-isu global dan menekankan kepentingan dalam meningkatkan kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa. Akhir sekali, Tuan Yang Terutama merakamkan penghargaan di atas solidariti yang ditunjukkan oleh negara Brunei Darussalam kepada Republik Turkiye dalam masa yang mencabar ini. Sempena keberangkatan negara ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berangkat menghadiri Majlis Santap Negara. Majlis Santap Negara dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye yang berlangsung di Presidential Palace. Thank you very much. Thank you. To see you in Brunei. See you again. See you again. Dalam atur cara berasingan pada sebelah petang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga yang bertempat di Anit Kabir, Ankara.
Dibuka secara rasmi pada 1 September 1953, Anit Kabir adalah sebuah mausoleum yang didedikasikan kepada Mustafa Kemal Atatürk yang merupakan seorang pemimpin semasa Turkish War of Independence, pengasas dan juga Presiden Republik Turki yang pertama. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Anit Kabir dijunjung oleh Colonel Umid Yuselen, Commander of Anit Kabir. Juga hadir ialah Tuan Yang Terutama Mustafa Varang, Minister of Industry and Technology, Republik Turki. Then the ceremony so place again. We will have moment. Baginda seterusnya dijunjung untuk meletakkan kalungan bunga ke mausoleum berkenaan. This first sword was given to him when he graduated from the military college. These traditions still continue. 5 dokumen perjanjian ditandatangani antara Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Republik Turki. Protocol on cooperation between the National Archive of Brunei Darussalam and the Directorate of State Archive of the Presidency of the Republic of Turki. Menandatangani dokumen tersebut bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala Kerajaan Republik Turki diwakili oleh Profesor Dr. Ugur Unal, Director of State Archive of the Presidency of the Republic of Turki. Dokumen tersebut akan menggalakkan penyelidikan dan bertukar-tukar sampel dokumen arsip yang diterbitkan semula, pertukaran pakar dalam bidang arsip, pertukaran bahan terbitan mengenai pengurusan arsip serta menganjurkan mesyuarat saintifik atau teknikal. Memorandum of Understanding for Cooperation in the Field of Higher Education between the Council of Higher Education of the Republic of Turki and the Ministry of Education Brunei Darussalam. Majlis penandatanganan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Profesor Dr. Errol Ozva, President of the Council of Higher Education of the Republic of Turki bagi pihak kerajaan Republik Turki. Memorandum persefahaman tersebut bertujuan untuk mewujudkan rangka kerja institusi bagi kedua-dua negara untuk menganjurkan pertukaran akademik dan saintifik antara pendidikan tinggi kedua-dua pihak. Declaration of Intent between the Ministry of Defence of Brunei Darussalam and the Ministry of National Defence of the Republic of Turki on Defence Cooperation. Majlis penandatanganan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Profesor Dr. Ismail Demir, President of the Defence Industry Agency of the Presidency of the Republic of Turki bagi pihak kerajaan Republik Turki. Declaration of Intent DOI tersebut adalah untuk mewujudkan rangka kerjasama pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan dan membangunkan kerjasama antara kedua-dua negara. Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan
and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Republic of Turkey on Cultural Cooperation. Memorandum persefahaman tersebut ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan bagi pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Mehmet Nuri Ersoy, Minister of Culture and Tourism bagi pihak Kerajaan Republik Turki. Memorandum persefahaman tersebut akan memudahkan dan menggalakkan kerjasama bersama dalam bidang muzik, teater, arsip, perpustakaan, muzium, warisan budaya, tarian, seni visual, filem, hak cipta, kraf rakyat, seni hiasan dan gunaan, sarkas dan bentuk-bentuk seni yang lain. Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs Brunei Darussalam and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey on bilateral consultations. Majlis penandatanganan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua bagi pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama Mevlut Cavusoglu, Minister of Foreign Affairs bagi pihak Kerajaan Republik Turki. Memorandum persefahaman tersebut bertujuan untuk menginstitusikan perundingan dua hala dan mengadakan pertukaran pandangan secara tetap mengenai isu-isu yang berkepentingan bersama untuk mengukuhkan kerjasama dua hala dalam mencapai matlamat bersama. Malam Nisfu Syakban merupakan salah satu malam yang penuh berkat, rahmat dan dimakbulkan doa-doa. Dengan kelebihan dan keberkatan yang terdapat pada malam tersebut, umat Islam digalakkan untuk menghidupkannya dengan memperbanyakkan amal ibadah dan zikir untuk mendapatkan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tadi, acara sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin dan doa khas sempena Nisfu Syakban diadakan bagi menghidupkan malam Nisfu Syakban di negara ini dengan tumpuan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei mengadakan majlis berkenaan di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pengisian majlis, sembahyang fardu maghrib dan isyak, sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin dan doa khas sempena Nisfu Syakban. Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara tumpuan bagi sembahyang fardu maghrib dan isyak berjemaah, membaca surah Yasin. Acara juga diadakan di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kelab Pusat Belia, Kelab Komuniti Belia Transformasi melalui Biro Keagamaan dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Balai Ibadat Kampung Mata-Mata lewat petang kemarin juga mengadakan majlis ihya malam Nisfu Syakban di Balai Ibadat Kampung Mata-Mata Gadong. Hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Srudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Menurut statistik, golongan wanita merangkumi lebih 47% jumlah penduduk di negara Brunei Darussalam. Oleh itu, wanita di negara ini mempunyai peranan dan sumbangan yang sangat penting dalam pembangunan sosioekonomi dan pemeliharaan keamanan dan keselamatan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Wanita Antarabangsa 2023.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad berkata, berdasarkan penyelidikan mengenai pembangunan wanita di negara Brunei Darussalam yang telah dilaksanakan terhadap responden wanita berumur 15 tahun ke atas di seluruh negara, penglibatan kaum wanita dalam bidang digital dan untuk menceburi bidang kejuruteraan dan ICT masih mempunyai ruang untuk dipertingkatkan. Tema sambutan tahun ini inovasi digital dan teknologi untuk semua yang menekankan kepentingan hak wanita dan kanak-kanak perempuan dalam ruang digital dan menangani keganasan dalam talian dan teknologi info komunikasi.